Okey, ini adalah kerja rumah yang minggu lepas tu. Okey, saya nak kamu semak jawapan kamu dalam kerja kamu. Siapa yang salah, tolong buat pembetulan. Nah, okey, mari kita tengok. Okey, soalan dia, kamu dah baca dah soalan dia. Okey, soalan A dia suruh hitung nilai T. Laju kereta semasa perjalanan dari tempat kerja ke pasar raya ialah 50 km. So, yang ni senang je. Jadi, dia nak laju, maksudnya formula laju adalah laju sama dengan jarak bahagi masa. So, laju kita dapat di sini adalah 50. Jarak dia kata jarak daripada tempat kerja ke pasar, jarak dia iaitu 30 tolak 10 bahagi dengan masa dia T tolak 14. Di sini dia adalah masa dia sistem 24 jam. So, kita akan dapat di sini adalah 14 lah. Okey, dia sistem 24 jam. So, di sini kita dapat yang ni bawa mai ke sini. Jadi, 50 darab T tolak 14 sama dengan 30 tolak 20 sama dengan 20. So, kita darab yang dalam ni lah. 50 T tolak 700 sama dengan 20. So, kita akan dapat di sini 50 T sama dengan 720 lah. Jadi, T kita akan dapat 720 bahagi dengan 50. So, di sini kita akan dapat 14.4 jam. Okey. So, di sini dia nak dilatih kan 14.4 jam. Okey, di sini kita dapat dah 14. Jadi, balance dia lagi adalah 0.4. So, 0.4 ni kita minit, kita nak tukar dia kepada jam. So, kita kena darab 60 minit, dia akan dapat 24. Jadi, nilai T kita di sini adalah okey, 14.24. So, inilah jawapan dia. Okey, lepas tu seterusnya kita tengok soalan B. B1, dia suruh kita huraikan garis lurus QR. Bila dia suruh kita huraikan, kamu kena tahu di sini, huraikan mesti dia kena ada jarak, laju dan masa. Mesti ada yang ni. So, di sini dia suruh huraikan garis lurus QR. QR, daripada Q sampai ke A dia suruh huraikan. So, jarak dia tak ada jarak pun. Jadi, kita akan hurai dia, maksudnya kereta pegun. Kereta pegun, maksudnya dia tak bergerak lah. Dia sekata je. Okey. Dalam tempoh. Okey, so T ni kita dapat tadi, T dekat sini kita dapat tadi 14.24. Okey. Dalam tempoh okey, 15.30 tolak 14.24, kita akan dapat 1 jam 6 minit. Okey, tempoh 1 jam 6 minit. Okey, jadi di sini 1 jam 6 minit ni kita boleh tukarkan dia ke dalam bentuk minit. Maksudnya kita akan dapat 66 minit. Okey, itu jawapan dia. Okey, soalan B2 pula. B2, dia nak apa? Garis lurus RS. Bila dia nak garis lurus RS, maksudnya di sini kita tengok daripada R ke S lah. Okey, so sama juga dia mesti ada jarak, laju dan masa. So, kita kena tahu jarak dia. Jarak RS sama dengan 30 km. Okey, masa dia berapa? Okey, masa dia daripada sini lah. Masa dia daripada R ke S. Maksudnya,
16 minit 16:15 tolak dengan 15:30. Okey, kamu boleh guna kalkulator je. Kamu akan guna kalkulator, kamu katakan 16 darjah 15 minit tolak dengan 15 darjah 30 minit. Okey, kamu tekan yang tu je, yang darjah tu. Dekat kalkulator kita yang ada bentuk apa? Darjah tu koma, tekan yang tu je. So, kamu dapat di sini adalah 45 minit. Cuba tekan kalkulatornya. Kamu akan dapat 45 minit. Okey, masa dia. Okey, so di sini kita dah dapat dah masa kan? Lepas tu kita nak laju pula. Laju kita tahu adalah jarak bahagi masa. Okey. So, kita tahu jarak dia adalah 30 km. Masa dia berapa? Masa dia 45 minit kan? Tapi, ini dalam minit. Dia nak dalam jam. Jadi, kita kena tukar dia dalam bentuk jam lah. Jadi, 45 minit bahagi dengan 60. Kita akan dapat, sebab apa? Minit nak pergi ke jam kan? Kita bahagi dengan 60. So, di sini kita akan dapat 0.75 jam. Okey, so masa dia adalah 0.75 kilometer sejam lah, dalam jam lah kan. Okey. So, jadinya kita akan dapat di sini 30 bahagi 0.75, kita akan dapat 40 km sejam. Okey, laju dia. Jadi, bila kita dapat macam ni, kita boleh hurai dia lah. Okey, kita nak hurai macam mana? Okey, senang je. Kereta. Okey, dia bergerak sejauh, dia punya jarak dia kan, sejauh 30 km. Okey, itu adalah dia punya jarak. Okey, lepas tu kita nak tengok laju pula. Nak hurai laju pula. Okey. Dengan purata laju. Okey, purata laju. Yang ni kita cari dia purata laju ni. Yang kita dapat ni adalah purata laju dia. Okey, purata laju 40 km sejam dalam tempoh berapa minit? Kita dapat tadi 45 minit masa dia. Okey, itulah soal jawapan dia. Okey, jadi kamu boleh cek. Okey, Assalamualaikum. Hari ni kita akan tengok pula graf laju masa. Graf laju masa ni dia tak sama dengan graf jarak masa. So, untuk graf laju masa, kamu kena tahu dia punya formula luas segi 4, luas segi 3 dan luas trapezium. Selalunya kita kena tahu formula ni lah. Kalau luas segi 4 iaitu panjang darab lebar kan. Kalau segi 3 apa dia? 1/2 darab tapak darab tinggi. Kalau trapezium ni, okey, yang ni adalah garis yang selari, ini adalah tinggi dia. Ni A dan B lah, maksudnya 1/2 darab A tambah B darab dengan tinggi. Itu formula luas dia. Okey, mari kita tengok soalan A. Dia suruh hitung jarak yang dilalui oleh setiap gerakan berdasarkan graf laju masa. So, ni di sini bila graf laju masa, dia nak jarak, mesti kita akan menggunakan formula ni lah. Nak gunakan formula ni waktu bila? Tengok dia punya perjalanan dia. So, kalau di sini yang pink ni adalah perjalanan dia lah. Ni perjalanan dia.
So, perjalanan dia tu dapat bentuk macam mana. Okey. So, sebelum kita nak mulakan soalan A, jadi saya nak bagi tahu lah. Dalam buku teks pun ada bagi tahu. Kamu kena tahu dia punya ni. Kalau 60 minit, dia akan sama dengan 1 jam. Kalau 1 minit, maksudnya 1/60 jam. Kalau kita nak tukar minit ke jam lah. Jadi, mari kita tengok. Soalan ni dia kata apa? Okey, satu lagi. Kamu kena pastikan unit yang digunakan untuk masa pada laju dan masa adalah sama. Okey, so unit dia mestilah sama. Jadi di sini kamu tengok dia menggunakan kilometer per jam, yang ni pun kilometer per jam. Jadi masa dia sini mesti jam, yang ni pun mesti jam. Okey. Tapi di sini dia bagi kita minit, maksudnya kita akan tukar kepada jam sekejap gini. Kalau yang ni tak payah dah, dia bagi dalam bentuk jam. So okey, mari kita tengok. Okey, dia A ni dia nak jarak dia. Okey, bila kamu tengok jarak dia, macam ni jarak dia, perjalanan dia kan. So kamu lukis perjalanan dia macam tu. So kamu akan nampak di sini bentuk trapezium. So bila kamu kena lukis di luar baru kamu nampak. So di sini panjang dia adalah 10 nilai dia. So di sini adalah 5. So di sini adalah 4/5 jam. Okey, jadi macam mana kita nak kira dia? Yang ni maksudnya di sini kita kena menggunakan formula trapezium. Jadi, kita akan guna 1/2. Saya terluar sikit lah. 1/2 darab A tambah B ni. A tambah B kan? Yang saya bagi tahu ni. A tambah B ni. Yang selari. Garis yang selari. So, maksudnya A tambah B dia akan dapat 15. Darab dengan dia punya tinggi dia 4/5. Okey, jadi kita ambil kalkulator. Kita tekan kalkulator sajalah. Dia akan dapat 6 kilometer. Okey, faham? Itu adalah soalan A. Okey, mari kita tengok soalan B pula. Soalan B, dia nak purata laju. Masih bentuk trapezium. Maksudnya kita keluarkan bentuk trapezium tu. Ini adalah B. So, kamu lukis sama macam graf lukis. So, di sini kita akan dapat tinggi dia adalah 40. Yang ni adalah 80. Okey, so di sini dah minit kan. Jadi, kita kena samakan dia dalam bentuk jam. Jadi, minit kita akan tukar ke jam. Jadi, so di sini 6 minit. Kita nak jadikan dia jam. Maksudnya, tadi sahabat, 1 minit sama dengan 1/60 jam. Jadi, di sini kita akan jadikan dia adalah 6/60. Nampak tak? Jam lah. Nah. Okey. Jadi, macam mana kita nak buat? Kita guna formula trapezium lah. Okey, jadi 1/2. Okey, kita akan dapat 1/2 darab dengan A tambah B ni. Selari ni. So, darab dengan 120. Darab dengan 6/60. Okey. So, kamu ambil kalkulator. Tekan kalkulator terus. 1/2 darab 120 darab 6/60. So, kamu akan dapat di sini 6 kilometer. Okey, faham? Yang ni senang je yang ni. Okey, tu soalan contoh 12. Mari kita tengok contoh 13. Okey, contoh 13. Kamu tengok. Graf laju masa di sebelah menunjukkan kelajuan kereta Puan Liu dalam tempoh 36 minit. Okey, dalam ni dia bagi dalam minit. So, maksudnya kamu akan tukar ni. Minit ni dalam jam. Sebab apa? Dia nak dalam ni unit sama ni. Unit dia sama ni.
Okey, jadi di sini dia nak jumlah jarak dalam kilometer yang dilalui oleh Puan Liu dalam 36 minit. So, di sini dia kata 36 minit. Dia nak jumlah jarak. So, bila dia nak jumlah jarak, ingat kalau graf laju masa ni, kamu kena guna formula setiap bentuk perjalanan dia. So, ini perjalanan dia. Perjalanan pertama, kamu akan dapat bentuk segitiga. Perjalanan kedua, kamu akan dapat bentuk trapezium. Yang ketiga pun bentuk trapezium. Jadi macam mana kita nak lukis dia? Dia nak 36 minit yang dia nak tempoh dalam 35 minit. So, semua ni lah ni. Semua ni lah. Jadi, kamu nak senang je. Maksudnya, kamu keluar balik. Okey, ini adalah dia punya segitiga dia. Tambah dengan trapezium. Maksudnya kamu akan lukis bentuk yang sama dengan graf supaya kamu tak pening. Okey, so yang ni kamu akan dapat nilai dia 10. Dia nak jangkan, maksudnya 10 bahagi 60. Sebab dia nak dalam jam. Ini 10 minit. Okey, so yang tinggi dia kamu akan dapat 72. Yang ni pula, yang kedua ni adalah nombor 1, ni nombor 2, ni nombor 3. Ni nombor 1, ni nombor 2, ni nombor 3. Okey, nombor 2 pula maksudnya di sini 20. 20 tolak 10 kan. So di sini akan dapat 10 per 60 jugalah. Yang ni tinggi dia berapa? Tinggi dia 40. Yang ni tinggi dia 72. Okey, yang nombor 3 ni pula. Okey, nombor 3, nombor 2, okey, nombor 3 ni pula. Kamu tengok 36 tolak 20. Kamu akan dapat 16 kan? Maksudnya di sini 16 per 60. Tinggi yang ni adalah 72, yang ni adalah 40. Okey. Nak mudah kamu buat keluar dulu bentuk-bentuk dia ni. Bentuk-bentuk semua ni baru kamu senang kira lah. Bila kita buat keluar bentuk dia tu, kita akan letak semua nilai ni, baru kita senang nak guna formula segitiga trapezium yang terlibat lah. Kan? Okey, mari kita tengok. Jadi, bila kita dah dapat dah nilai semua ni, baru kita kira dia. Okey, nak kira macam mana? Segitiga pertama. Okey, mesti ada kurungan. Okey, 1/2 darat tapak 10 per 60 darat 72. Okey, habis untuk bentuk yang pertama. Bentuk yang kedua adalah trapezium. 1/2 darab 72 tambah 40 ni adalah garis yang selarian A tambah B. Okey, 72 tambah 40 dia akan dapat 112 apa? 72 tambah 40 dia akan dapat 112. Darat dengan 16 tapak dia per 60. Okey, itu bentuk yang kedua. Tambah lagi bentuk yang ketiga. Masih lagi formula trapezium. 1/2 darat dengan A tambah B yang selari ni. Nampak tak? Okey, kita dapat 112. Okey, lepas tu kita darat lagi dengan tinggi dia 16 per 60. Okey, bila kamu dapat macam ni, kamu ambil kalkulator, kamu tekan kalkulator semua ni. Satu kali tekan. Masuk kurungan 1/2 darat 10 bahagi 60. Kan? Jadi, kamu akan dapat di sini adalah 30.27 kilometer. Tu cara dia. Kalau dalam buku teks ni dia kira satu-satu, ni dapat berapa, ni dapat berapa, ni dapat berapa, ni dapat berapa, tak payah. Maksudnya kamu ambil kalkulator, tekan satu kali je, so kamu akan dapat jawapan yang ni lah. Sedang kan? Itu A. Okey, kalau B pula, dia nak apa? Laju purata. Okey, laju purata kita tahu apa dia laju purata. Laju purata adalah jumlah laju purata. Apa
Apa formula laju purata? Iaitu jumlah jarak bahagi jumlah masa. Okey, jadi nak laju purata untuk tempoh 36 minit. Semua ni lah. Jadi kita dapat jumlah jarak bagi jumlah masa. Okey, so di sini B. B maksudnya laju purata iaitu jumlah jarak dia berapa? Jumlah jarak dia kita dapat ni lah 30. Okey, laju purata sama dengan jumlah jarak bahagi jumlah masa. Okey, jumlah jarak kita dapat tadi tu 30.27 yang ni. Jadi kau masuklah 30.27 bahagi jumlah masa. Jumlah masa dia 36 minit. Tapi dia nak dalam jam kan. 30 bahagi 60 lah. Nampak tak? Dalam bentuk jam ni. So kita dapat ambil kalkulator, tekan kalkulator. Kita akan dapat di sini 50.45 km sejam. Itulah jawapan dia. Jadi kalau kamu tengok dalam buku, pengiraan dia panjang. Kalau yang ni simple je. Okey. Jadi saya nak kamu buat homework. Okey, buat apa tu? Homework bukan homework apa, latihan. Latihan kamu tengok dalam muka surat 199. Okey, praktis Kendiri 7.2b. Kamu buat nombor 1 semua. Lepas tu nombor 2 dan nombor 3. Okey, buat dalam buku matematik apa? Ada tak buku matematik apa? Buat dalam buku matematik 2. Okey? Okey, jadi tak faham boleh tanya saya. Jawapan dekat belakang ada, tapi dia hanya terus bagi jawapan. Saya tak mahu. Kamu kena tunjuk jalan kerja. Nanti saya akan tengok kerja kamu. Okey, tak faham boleh PM tanya saya. Okey? Ya. Itu sahaja. Okey, sekian. Terima kasih.